Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rakan-rakan semua, nama saya Nur Syakirah binti Hamid. Saya dari kelas pengajian Melayu 3. Saya memilih tokoh Asmah Haji Omar dan Zakba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Abdullah. Saya daripada kelas pengajian Melayu 3. Baiklah, antara dua tokoh yang saya pilih untuk perbincangan ini ialah yang pertama iaitu Nik Safia Karim dan yang kedua iaitu Awang Sarian. Indah berbalam si awan petang, berarak di pepohon arah. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa rasmi yang dituturkan oleh rakyat di dalam negara kita iaitu Malaysia. Hal ini kerana melalui bahasa Melayu, kita dapat memupuk perpaduan antara rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, budaya dan agama. Oleh hal yang demikian, adalah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia yang menuturkan bahasa Melayu untuk menjaga serta memartabatkan bahasa agar tidak laput di hujan dan tak lekang di panas. Hari ini, saya akan menceritakan tentang tokoh bahasa iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Beliau dilahirkan di Jitra, Kedah pada 5 Mac 1940. Beliau merupakan wanita Melayu Malaysia yang terawal memperoleh PhD. Selain itu, beliau merupakan wanita pertama yang memegang jawatan sebagai Timbalan Naib Chancellor Universiti. Tan Sri Dr. Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Kerdas, Jempol, Batu Kikir, Negeri Sembilan, Darul Khusus. Beliau mendapat pendidikan di Sekolah Melayu Linggi pada tahun 1907. Kemudian, beliau menyambung pengajian di St. Paul Institution, Seremban sehingga lulus Senior Cambridge. Beliau pernah bekerja sebagai guru bahasa Melayu di English College Johor Bahru. Asmah Haji Omar memulakan perkhidmatannya sebagai penolong pensyarah di Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. Pada 1972, beliau dilantik sebagai Profesor Madya. Pada 4 tahun kemudian, beliau dilantik pula menjadi Profesor Linguistik Melayu di Universiti Malaya. Beliau juga merupakan individu paling lama memegang jawatan profesor, iaitu sejak beliau berusia 35 tahun hingga 65 tahun, iaitu ketika beliau bersara wajib. Dari sudut pengkaryaan pula, tokoh ini merupakan seorang penulis profili. Beliau menghasilkan puluhan buah buku yang berkaitan bahasa dan linguistik, ratusan makalah dan kertas kerja yang sebahagiannya diterbitkan oleh jurnal tempatan dan antarabangsa, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Antara karya yang terkenal termasuklah Nahwu Melayu Mutakhir, Bahasa dan Alam Fikiran Melayu, Morfologi Sintaksis Bahasa Melayu, Malaya dan Bahasa Indonesia 1/, dan banyak lagi. Buku-buku yang ditulis ini hasil daripada penyelidikannya yang meliputi bahasa Melayu termasuk yang di luar alam Melayu, bahasa-bahasa orang asli, bahasa-bahasa Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Antara karya yang telah dihasilkan oleh Zakba termasuklah Pelita Bahasa Melayu, Ilmu Mengarang Melayu dan Daftar Bahasa Melayu. Di samping buku bahasa Melayu, beliau turut bergiat aktif menterjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Melayu untuk mengisi kekosongan buku-buku pengetahuan dalam bahasa Melayu.
Antaranya termasuklah anak Melayu jati, patriot, yang bermaksud orang yang mengasihi bahasa, bangsa dan tanah air. Terdapat banyak pemikiran Asma Haji Omar berkaitan bahasa. Salah satunya termasuklah pemikiran tentang susur galur sejarah bahasa Melayu. Asma Haji Omar mengatakan susur galur serta pemahaman bahasa Melayu ini dalam Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia ini memerihalkan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, fonologi, fonetik, morfologi, sintaksis dan banyak lagi. Dan yang paling menarik dalam ensiklopedia ini ialah perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu, iaitu bahasa Melayu ini berkemungkinan besar merupakan salah satu kelompok bahasa tertua di dunia. Menurut Asma Haji Omar, bahasa Melayu ialah bahasa rumpun Austronesia. Bahasa Austronesia ini pula terbahagi kepada 4 keluarga, iaitu Indonesia, Melanesia, Polinesia dan Micronesia. Melanesia, Micronesia dan Polinesia terletak di Lautan Pasifik, manakala keluarga Indonesia terletak jauh dari Lautan Pasifik. Jadi di sini terdapat garis pemisah yang memisahkan keluarga Indonesia dengan 3 keluarga yang lain itu. Jadinya, keluarga Indonesia ini dikenali sebagai bahasa Austronesia Barat, manakala 3 keluarga yang lain itu dikenali sebagai bahasa Austronesia Timur atau lebih dikenali sebagai bahasa Oceania kerana terdapat di lautan. Bahasa-bahasa yang terdapat di wilayah Nusantara seperti di Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei termasuk dalam keluarga bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa Austronesia Barat. Asma Haji Omar turut mengatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil teori beberapa sarjana dunia. Beliau mengambil teori yang dikemukakan oleh linguis Belanda iaitu Hendrik Kent pada tahun 1989 yang mengatakan lokasi bahasa Proto-Austronesia terletak di daratan Cina iaitu satu tempat yang dikenali sebagai Yunan. Di situ juga dikatakan terdapat tanah asal orang Austronesia. Selain itu, Asma Haji Omar turut mengambil pendapat Peter Berwood yang mengatakan bahawa tanah asal orang Austronesia adalah di selatan daratan Cina. Menurut Berwood, tanah asal orang Austronesia tidak sama dengan tanah asal bahasa Proto-Austronesia kerana bahasa ini belum terbentuk apabila orang Austronesia masih berada di daratan Cina. Bahasa tersebut baru terbentuk apabila orang Indonesia telah bermigrasi ke Taiwan. Bagi Berwood, ketika orang Austronesia masih di China, bahasa mereka ialah bahasa Austronesia awal. Pemikiran yang kedua adalah berkaitan penggunaan bahasa menurut situasi. Asma Haji Omar mengatakan pengertian setiap bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Hal ini bermakna bahawa setia kepada bahasa kebangsaan adalah pendirian dalam konteks sosiopolitik kenegaraan dan setia kepada bahasa ibunda atau dialek setempat bermakna setia kepada bahasa atau dialek yang diwarisi. Berkaitan dengan ini, setiap bahasa tidaklah bermakna bahawa seseorang itu harus menggunakan satu bahasa sahaja dalam kehidupan sehari-hari dan menyisihkan bahasa-bahasa yang lain. Hal ini bercanggah dengan tabiat manusia dalam kehidupan sosial dalam alam yang sebenarnya dan memupuk sikap tidak mempedulikan orang lain yang sama-sama merupakan makhluk Tuhan. Bahkan, di dalam Al-Quran juga ada firman yang mengatakan bahawa Allah sengaja menjadikan makhluknya dengan berbagai-bagai warna kulit dan bahasa. Firman ini mendorong orang menghormati bahasa orang lain walaupun dia tidak mempelajari bahasa itu. Zakbar sangat berjasa dalam memartabatkan bahasa Melayu. Salah satu sumbangan Zakbar ialah dalam sistem ejaan Melayu. Minat beliau terhadap penulisan bermula pada tahun 1918 semasa beliau menjadi guru bahasa Melayu merangkap penterjemah di Maktab Melayu Kuala Kangsar. Beliau telah mula mengumpul senarai perkataan Melayu
dalam tulisan Jawi. Pada tahun 1924, beliau telah menjemput sebilangan orang Melayu dari kalangan pegawai kerajaan yang berpendidikan Inggeris datang ke Kuala Lumpur bagi membantunya menubuhkan Pan Malayan Malay Literary Society yang matlamat utamanya adalah untuk menyatukan pelbagai kelainan sistem ejaan Melayu. Beliau turut menggubal sistem ejaan pada tahun 1933 bagi menggantikan sistem ejaan R.J. Wilkinson yang telah digunakan sejak tahun 1914. Sumbangan Za'ba yang seterusnya adalah dalam bahasa dan fikiran. Za'ba jelas berpendirian bahawa bahasa adalah alat mengeluarkan fikiran. Kedua-dua ini sangat berkait rapat. Dalam erti kata, bahasa yang digunakan yang itu hendaklah sejajar dengan fikiran. Za'ba mengatur pedoman penggunaan bahasa, khusus dalam karangan mengarang. Za'ba bukan sekadar mengajar bahasa sahaja, tetapi menanamkan semangat dan kedudukan bahasa Melayu itu sendiri. Za'ba juga pernah mengkaji penggunaan bahasa dalam akhbar sekitar tahun 1900 hingga 1941. Berdasarkan penelitian tersebut, bahasa yang digunakan sekitar tahun tersebut adalah lebih mudah bahasa pengarang dan mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Ada juga yang cenderung menggunakan perkataan lama dan ungkapan pinjaman bahasa Arab. Sumbangan Za'ba yang selanjutnya adalah dalam nahwu dan tata bahasa. Za'ba dengan jelas membezakan pengetahuan nahwu dengan kemahiran bahasa. Pandai menggunakan bahasa tidak semestinya pandai menjelaskan hal-hal yang berhubung dengan nahwu. Oleh itu, untuk belajar bahasa, individu tersebut tidak perlu terlebih dahulu mengetahui tentang selok-belok nahwu. Za'ba melihat penggunaan bahasa sebagai satu kemahiran dan kemahiran itu memerlukan latihan. Kemahiran dalam penggunaan bahasa setiap hari itu dilanjutkan kepada kemahiran mengarang. Fikiran Za'ba tentang kemahiran bahasa seperti itu tidaklah bermakna beliau tidak menitik beratkan nahwu. Menurut Za'ba dalam bukunya Ilmu Mengarang Bahasa Melayu edisi Rumi baharu, dengan adanya ilmu nahwu, pengguna bahasa boleh mendalami lagi hal ehwal bahasa mereka. Pada peringkat belajar bahasa asing, nahwu perlu diutamakan supaya tidak terikut dengan kaedah nahwu bahasa sendiri. Sumbangan Za'ba yang seterusnya adalah dalam karangan sebagai sistem wacana. Za'ba melihat karangan sebagai satu wacana, yakni wacana bertulis yang berbeza dengan wacana lisan. Karya-karya Za'ba dikatakan penting kerana telah meletakkan asas pengetahuan bahasa Melayu dari pelbagai-bagai segi. Berikut merupakan karangan-karangan Za'ba yang terkenal. Yang pertama ialah Pelita Bahasa Melayu 2 yang memberi latihan mengarang bagi darjah rendah. Yang kedua, Pelita Bahasa Melayu 3 Bumi yang membicarakan tentang cara mengarang bagi darjah tinggi. Yang ketiga, Ilmu Mengarang Melayu Jawi yang membicarakan tentang cara mengarang bagi penuntut-penuntut di kolej. Yang keempat, Daftar Ejaan Melayu Jawi Rumi yang terdapat daftar perkataan-perkataan Melayu dengan ejaan Jawi dan Rumi serta undang-undang ejaannya serta banyak lagi. Daripada penghasilan karya Za'ba ini, kita dapat melihat bahawa Za'ba ini memberi sumbangan yang amat besar kepada negara dan bangsa kita. Pendeta Za'ba ini merupakan sebenar-benarnya warisan bangsa yang amat berharga, khususnya dalam bidang bahasa dan kesusastraan. Dan kita sebagai generasi muda, kita perlu menghargai dan menjaga supaya tidak hilang dalam zaman. Dalam perspektif sejarah pula, Za'ba ialah satu-satunya ahli bahasa tempatan yang menghasilkan tata bahasa Melayu dengan menggunakan bahasanya sendiri. Jika dahulu kita melihat cita-cita Abdullah
Abdul Kadir Munshi yang ingin menghasilkan karya tata bahasa Melayu sejak akhir abad ke-19 tidak kesampaian, maka Zakbalah yang menyempurnakan cita-cita tersebut. Baiklah, mengenai tokoh yang saya ketahui iaitu Nik Safiah Karim atau gelaran penuhnya ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Latar belakang beliau ialah nama sebenar Dr. Nik Safiah Karim ialah Nik Safiah binti Nik Abdul Karim. Beliau dilahirkan pada 17 Disember pada tahun 1939. Beliau dilahirkan di Kampung Banggol di Kota Baharu, Kelantan. Beliau juga merupakan tokoh dan cendekiawan tanah air yang sentiasa bergiat aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan bahasa Melayu. Beliau juga merupakan salah seorang ahli dalam Persatuan Linguistik Malaysia dan pernah menjadi atau memegang jawatan sebagai Presiden dalam persatuan tersebut selama 18 tahun. Gelaran Profesor Emeritus diberikan kepada Nik Safiah Karim pada tahun 2002. Beliau juga telah mengasaskan dua persatuan iaitu Pertiwi, Sikatan bagi Pertubuhan Tindakan Wanita Islam, dan satu lagi persatuan iaitu Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Seterusnya, sejak kecil lagi, Nik Safiah Karim telah menjadikan aktiviti membaca sebagai hobi beliau. Selain itu, hasil daripada didikan ayahnya, Nik Safiah Karim telah banyak belajar mengenai ilmu agama dan pandangan keislaman secara tidak formal, sehingga kan pada saat ini beliau tetap dengan pandangan Islam, dengan pandangan dari sudut keislaman. Kepakaran beliau menjadikan beliau sebagai seorang pakar rujuk, sehingga dijemput oleh berbagai pihak dan negara. Beliau juga telah memberikan khidmat beliau kepada Kementerian Pelajaran Singapura dan juga Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Mengenai latar belakang pendidikan Nik Safiah Karim ialah beliau mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan di Kota Baharu, Kelantan, dan kemudiannya beliau meneruskan pengajian di St. Francis Institution di Melaka sehingga lulus Higher School Certificates pada tahun 1959. Kemudian pada tahun 1965, beliau memperolehi Ijazah Sarjana Muda Sastra dengan pangkat kepujian dalam bidang linguistik daripada Universiti Malaya. Seterusnya, pada tahun 1975, beliau memperolehi Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang linguistik dari Ohio University di USA. Seterusnya ialah mengenai tokoh kedua, iaitu Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awang bin Sarian, atau nama asalnya ialah Awang bin Sarian. Latar belakang beliau ialah beliau dilahirkan pada 20 Oktober pada tahun 1953. Beliau dilahirkan di Kampung Ramban, Pontian, iaitu di Johor. Beliau merupakan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka mulai dari 1 Januari pada tahun 2012 sehingga 31 Disember pada tahun 2015 bagi menggantikan Dato' Termuzi Abdul Aziz. Kemudian beliau dilantik menjadi perunding seberang laut Kementerian Pendidikan Singapura sejak tahun 1992 lagi. Beliau juga telah dilantik sebagai Ahli Dewan Negara bermula pada 20 Mac pada tahun 2023 oleh Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, beliau juga memperoleh Ijazah Sarjana Muda Persuratan, iaitu dengan mendapat keputusan kepujian serta Diploma Pendidikan dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1977. Pada tahun 1978 pula, beliau bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai editor jurnal Dewan Bahasa. Dan kemudiannya pada tahun 1984, beliau memperoleh Ijazah Sarjana Sastra dalam bidang linguistik dari Universiti Malaya dan kemudiannya memperoleh
Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang falsafah pendidikan bahasa dari universiti yang sama, iaitu Universiti Malaya. Antara sumbangan Nik Safiah Karim ialah dalam perjuangan atau misi pembangunan wanita, beliau telah mengasaskan 2 buah persatuan, iaitu Pertiwi, singkatan bagi Pertubuhan Tindakan Wanita Islam, dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Hal ini bagi memastikan setiap wanita mendapatkan hak serta kepentingan mereka. Selain itu, Nik Safiah Karim juga telah menghasilkan tidak kurang daripada 30 buah buku tentang bahasa Melayu. Dan buku-buku tersebut telah diterbitkan serta dipasarkan dan dijadikan sebagai rujukan, terutamanya dalam aspek tata bahasa, kerana Nik Safiah Karim amat mengetengahkan tentang aspek penggunaan bahasa Melayu yang betul, terutamanya dari penggunaan tata bahasa. Jadi buku-buku yang telah diterbitkan oleh beliau sering dijadikan sebagai rujukan bagi memastikan penggunaan bahasa Melayu yang betul. Seterusnya, beliau banyak mencurahkan bakti sehingga beliau mendapat pengiktirafan perentas negara. Seterusnya, beliau juga turut berkhidmat dalam menghasilkan buku-buku teks di Singapura dan Brunei. Akhir sekali, beliau juga pernah menjadi ataupun telah menjadi seorang pensyarah di Universiti Malaya selama hampir 10 tahun lamanya. Antara hasil karya Nik Safiah Karim ialah Tata Bahasa Dewan edisi ketiga. Contohnya, ini adalah antara hasil karya yang dihasilkan oleh Nik Safiah Karim, iaitu Tata Bahasa Dewan edisi ketiga. Buku Tata Bahasa ini dapat memberi rujukan kepada setiap masyarakat untuk menggunakan laras tata bahasa atau laras bahasa Melayu dengan betul. Antara hasil karya Nik Safiah Karim yang lain juga adalah Panorama Bahasa Melayu Sepanjang Zaman, dan juga biografi akademik Nik Safiah Karim. Antara hasil karya yang telah dihasilkan dan diterbitkan oleh Nik Safiah Karim. Seterusnya ialah berkenaan pemikiran Nik Safiah Karim. Antara pemikiran Nik Safiah Karim yang pertama ialah beliau sering mengaitkan hubungan morfologi dalam mengkaji struktur bentuk, bentuk dan penggolongan kata bahasa Melayu. Selain itu, Nik Safiah Karim juga sangat berjuang dalam memartabatkan bahasa Melayu serta mempunyai prinsip yang teguh berkenaan pembangunan ilmu pengetahuan. Selain itu juga, Nik Safiah Karim amat mementingkan pengurusan masa yang cekap. Hal ini kerana beliau perlu bijak dalam membahagikan masa sama ada kerjaya dan keluarga. Dan terakhir, Nik Safiah Karim juga berpendapat pemantapan sistem bahasa Melayu sebagai persediaan menjadi bahasa yang cekap. Bermaksud, bila kita memantapkan bahasa Melayu, bahasa ini berpotensi untuk menjadi bahasa yang mudah untuk difahami dan dipelajari oleh bukan setakat warga Malaysia saja, malah orang di luar negara juga. Baiklah, antara sumbangan Awang Salian ialah beliau telah menulis puluhan buku ilmiah, buku umum, kamus, majalah, akhbar dan lebih 100 kertas kerja seminar di dalam atau di luar negara. Seterusnya, beliau juga dilantik menjadi perunding seberang laut Kementerian Pendidikan Singapura dalam bidang pengajaran subjek bahasa Melayu. Beliau juga menjadi Presiden Persatuan Linguistik Malaysia dan merupakan ahli yang aktif dalam gerakan perjuangan bahasa Melayu sejak tahun 2000 lagi. Kemudian namanya juga tersenarai sebagai ahli bahasa dalam Direktor Persatuan Pengajian Melayu Malaysia dan Direktor Penulis Malaysia DBP. Antara pemikiran Awang Salian yang pertama ialah Awang Salian melihat kemerosotan bahasa Melayu dalam dua aspek, iaitu aspek taraf dan aspek mutu. Selain itu, pemikiran Awang Salian juga bersifat lebih kritis, konstruktif, iaitu setiap kritikan yang diujarkan oleh beliau
sering disertakan dengan cadangan yang boleh dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan atau sesuatu isu tersebut. Yang ketiga ialah pandangan yang dilontarkan oleh beliau juga memperlihatkan semangat juangnya sebagai ahli bahasa yang tegas menentang perkara yang menyalahi peraturan bahasa Melayu tanpa bersifat prejudis dan mengira pangkat mereka. Antara hasil karya Awang Sarian ialah yang pertama, santun berbahasa. Selain itu, isu-isu bahasa Malaysia serta cerita bahasa yang dihasilkan oleh Awang Sarian sendiri. Baiklah, secara keseluruhannya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang mencakupi pelbagai aspek dan tidak hanya terhad kepada aspek bahasa Melayu saja ataupun dalam bidang pendidikan sahaja. Hal ini kerana bahasa Melayu ini juga boleh menjadi salah satu alat atau medium yang digunakan semasa berkomunikasi antara satu sama lain. Selain itu, bahasa Melayu ini juga menjadi kunci kepada perpaduan antara rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa, budaya dan agama. Kita juga dapat lihat pelbagai pengorbanan yang telah diberikan oleh tokoh-tokoh bahasa Melayu yang terdahulu dalam perjuangan mereka demi memartabatkan bahasa Melayu ini agar tidak dilupakan oleh generasi akan datang. Pelbagai tindakan, pemikiran serta pandangan yang telah diujarkan ataupun telah dikeluarkan oleh mereka demi mencari jalan atau penyelesaian bagi isu yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia yang menentukan bahasa Melayu, kita perlulah sentiasa cakna serta mengambil pelbagai iktibar serta pengajaran yang dapat kita peroleh melalui pandangan serta tindakan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh bahasa agar bahasa Melayu dapat agar martabat bahasa Melayu dapat dikekalkan.